Okey, boleh ngah? Okey, Boleh. saya cuba dulu lah. Kalau katalah ni tak apa, nanti saya repeat balik lah kalau tak, dia punya video tak jadi. Okey, sistem ni boleh nampak ni skrin ni? Boleh. Okey, sistem ni kita okey, kalau siapa-siapa yang pernah duduk dekat jabatan atau PTJ, dia biasanya kalau dapat peruntukan ni, dia dapat dalam satu aktiviti di bawah jabatan tu, kadang-kadang ada many unit tau, ada many jabatan-jabatan yang kecil lah untuk dia manage dia punya peruntukan. Yang kalau kita dekat PTJ biasanya kita panggil dummy vote lah. Contoh macam di BKP biasanya kalau dapat duit daripada B3P, daripada kewangan B3P, dia akan dapat lamsam. Katalah peruntukan tahun 2021 dapat 1 juta. 1 juta ni akan diagihkan kepada beberapa unit di bawah unit BKP tu sendirilah. Contoh bawah SPLN, di bawah iSpec, di bawah iPayment, Saga, semua kat situ kan. Jadi bila kita tengok dari segi pelaporan, GFMAS hanya provide laporan lamsam tau, dia akan provide semua. Jadi sedangkan kita di peringkat pengurusan, kita perlukan laporan as per unit tu sendiri, betul kan? Jadi kalau kita perlukan laporan tu, kita tak ada di peringkat GFMAS, kita tak boleh nak jana lah, sebab benda tu kena, kalau kita jana laporan GFMAS dia akan keluar satu je. Jadi kat situ akan ada kesukaran sikit lah untuk peringkat pentadbiran untuk buat pemantauan. Jadi kalau katalah peruntukan 1 juta, baki masih lagi tinggal 800,000. 800,000, jadi tak tahu siapa punya. Katalah nak tahu iSpec ada berapa, iSpecLN ada berapa, dia tak tahu. Jadi kalau dia ada dummy vote macam ni, dia boleh monitor lah berapa banyak peruntukan di bahagian mana yang tak pakai lagi. Jadi kat situ di peringkat pengurusan boleh tanya peruntukan ni nak pakai ke tidak. Kalau tak pakai, kita akan tarik balik bagi kepada unit yang nak pakai. Ini kalau kita nampak di BKP mungkin tak besar sangat. Kalau kita pergi jabatan-jabatan yang besar macam pendidikan, kesihatan, memang besar, dia punya peruntukan memang agak laju dan biasanya user dia pun banyak. Jadi kat situ memang nampak sangatlah penggunaan dia sangat signifikan lah. Macam saya dulu kat hospital, jabatan patologi ni, dia dalam bawah patologi tu dia ada 10 lab. Bila 10 lab ni, jadi 10 lab ni nak tahu peruntukan dia masing-masing. Jadi bila kesukaran dia, bila katalah dia dah allocate kepada jabatan tu tak akan bagi kepada counterpart dia. Dia kata ni duit dia, so dia tak akan bagi. Jadi kat situ pentadbiran tu akan pening. Dan kita di kewangan, bila kita nak minta peruntukan dengan bahagian dengan kita punya HQ ke, dia akan tanya peruntukan dia baki berapa. Jadi kalau kita tengok baki memang ada banyak lagi, tapi allocation untuk lab yang dah habis tu tak boleh diminta, sebab peruntukan unit lain masih lagi berbaki dan unit lain tak akan bagi untuk digunakan peruntukan dia. Jadi kat situ dia agak nampak macam agak dari segi pengurusannya agak macam tak berapa cantik lah. Jadi kat sini bila ada pengenalan pakai sistem ni, dia boleh pentadbiran kecil dia dekat patologi tu boleh mudah untuk dia manipulate lah. Okay, mungkin dia tak bagi semua, dia bagi first quarter dia bagi 30% dulu. Jadi yang lebih tu dia akan poolkan dekat dia punya pentadbiran. Jadi kat situ bila ada kekurangan di unit-unit tak cukup ni, yang laju sikit ni, dia akan pass sikit lagi. Jadi kat situ barulah benda tu boleh cukup sampai akhir tahun. Macam tu. Kadang-kadang jabatan yang tak bagi ni, dia bukan pakai sangat pun, dia nak tunggu sampai hujung tahun baru dia nak belanja habis. Jadi kat situ kita nampak kesukaran lah di peringkat pengurusan keseluruhannya. Okay. Jadi sistem ni kalau kita tengok, kita log in dulu. Kita buka, dia nampak ni kat sini, kita record, kita nampak sini. Sekejap boleh nampak tengok ni Farah? Syarifah? Boleh. Boleh Nampak. Sekejap Nampak. Sekejap. Tutup dulu. Dia dekat dalam ni dia ada, kalau kita structure dia macam ni, dia punya dalam table ni semua ni, tapi kita tak akan show dengan user lah. Kejap kadang login pun lupa.
admin 1 2 3 4 5 6. Okey. Okey, kita masukkan admin 1 2 3 4 5 6. Okey, kita nampak macam ni. Ini main screen ni lah. Nanti kita touch up balik lah untuk kalau kita nak masuk pertandingan nanti kita akan touch up balik supaya nampak lebih atraktif untuk orang apa nampak benda tu lah macam something yang lebih cantik lah. Okey, dia yang paling penting dekat maklumat utama ni. Maklumat utama ni kita akan maintain kita cakap macam kita punya apa DCS kalau kita dekat sistem ni DCS. Kita data center dia lah, data apa maklumat utama dia lah. Okey, bila kita dah key in sini, kat sini kita punya kunci masuk urus niaga, yang sini laporan. Okey, jadi kat sini daftar lokasi ni first kali kita kena kita pecahkan dulu berapa unit yang ada dekat dalam kita punya bahagian ni lah. So saya pecahkan ikut kalau kita tengok dalam senario BKP, dia ada iPayment, dia ada iSpec, iSPLM, Petak Bidang Kewangan, UKP, UPS, Usaga, semua ni kan. Okey, kita akan listkan. Ini lokasi-lokasi yang kita nak monitor dia punya peruntukan dia. Okey jelas Jelas. Jelas Okey. Okey, first kali ni kita kena maintain lokasi ni. Lokasi ni maknanya kita nak pecahkan peruntukan tu ikut lokasi ni. Okey. Yang kedua, kita dapatkan daftar aktiviti. Aktiviti ni contoh BKP ni biasanya akan dapat satu aktiviti saja. Saya tanya dengan pentadbiran, dia kata dapat satu aktiviti je. Dan satu aktiviti ni dia akan guna samalah. Tapi katakanlah dia dapat duit lebih daripada satu aktiviti, kita boleh tambah. Katalah kita tambah 010100101. Katalah BKP betul latihan. Okey. Dia dapat bawah warren baru, dia bawa aktiviti 010101 BKP latihan. Dia boleh tambah. Kalau dia ada lebih daripada satu aktiviti, dia boleh tambah. Okey. Jadi kat sini ini adalah peruntukan yang akan turun daripada daripada B3P lah. Okey. Dia peruntukan ni kita tak akan key in dulu, kita akan key in bila kita dapat warrant. Warrant tu dapat baru kita tahu ini perihal dia cerita pasal apa. Peruntukan ni adalah untuk menanggung pembayaran kontrak iSpec selama 6 bulan. Tulis kat situ. Jadi kita boleh tulis kat sini kalau kita nak letak dia punya perihal pun tak apa. Tapi kalau nak letak setakat general pun tak ada masalah. Okey, jelas ni? Ada nak tanya? Okey bos. Clear? Okey, Sarifah? Cik Nah. Ya. Cik Nah, kalau ada kesilapan key in boleh delete ya? Boleh. Kita katalah kita tersilap ni, kita delete. Nanti dia tanya, you are about to delete one record. Kita yes, dia akan hilang lah. Kalau kita no, dia akan undo balik lah. Dia ni by tahun ke ataupun continue saja? Kita by tahun lah. Kita buat by tahun. Dia kalau nak teruskan pun boleh, tapi takut ada duit tak habis, nanti sistem cater lagi. Biasa kita buat by tahun. So yang data yang tahun-tahun yang dah sebelum ni macam mana dia clear? Sistem ni dia macam file Excel juga. Kita copy, dia jadikan satu file. Katalah kita buat file ni untuk tahun 2021. Kita copy. Okey. Renamekan dia. Macam tu. Okey. Faham. Ini 2021 kan. So yang ni main dia lah. Kalau 2021, besok katalah ada 2022, kita tambahlah yang file baru. Okey. Dia macam file Excel juga. Cuma Excel ni dia database. Cuma Excel dia dalam bentuk ni lah. Cuma Excel ni bila dari segi pelaporan dia agak susah sikit lah kita nak manage dia punya formatting dia tu. Okey, faham. Okey. Jelas Tapi boleh nampak lah yang tahun sebelum tu. Kalau kita buka balik file tu, dia akan nampak lah. Tapi by tahun lah. Dia tak adalah senarai 2001, 2002 macam tu. Tak ada. Kalau kita nak campur, dia macam ni. Kalau kita campur
Boleh try lah, nanti saya tengok. Kalau kita tengok parameter dia baca tak? Saya cuba tengok dia punya parameter dia. Okey. Okey, lepas tu ni jelas sampai aktiviti ni jelas Okey, jelas Okey, sekarang lepas tu yang seterusnya daftar kod account. Okey, yang ni yang objek yang kita nak monitor. Macam saya dulu dekat hospital, kita tak monitor semua. Kita tak monitor salary, kita tak monitor tu. Kita hanya monitor certain objek je. Contoh macam ubat, macam apa, kita monitor ubat, kita monitor apa tu, pembelian reagent, kita pembelian consumable. Yang tu kita tengok yang tu saja. Kita tak tengok semua. Tapi kalau nak tengok semua pun boleh. Kita key in je lah. Kalau contoh kita nak monitor perjalanan, kita letak bawah kod 21. Saya dulu masa dekat hospital tu, saya buat 27401. Ubat sini sampai sini, sampai extend sampai ubat. Sebab KKM dia punya pemantauan dia sampai ke objek lanjut. Jadi kat situ kita boleh assign monitoring kita sampai ke tahap mana. Kalau kita nak monitor sampai bawah 27 saja, 27 sajalah kita buat. Tapi kalau kita nak monitor sampai 20 pun boleh. Tapi dia tak memberi makna lah. Sampai sebab kita paling tidak pun kita buat 27 dia punya objek sebagai itulah. Sebab kalau kita tengok objek arm 27 dia bawa 20 kan. Tapi dari segi pelaporan IJMAS akan keluar sampai objek sebagai tu 27 tu. Kalau kita, tapi ada certain senario dia cover sampai objek lanjut. Cuba senario JMAS dia tak keluar sampai objek lanjut. Dia hanya keluar sampai objek sebagai saja. Okey, jadi kat sini kita letaklah kod apa yang kita nak monitor. Kalau kita nak letak semua-semua lah 10, 20, 10 tu 11, 12, 13, 14. Tapi pada saya benda tu tak berapa nak signifikan kita nak monitor. Kita monitor benda-benda yang kita rasa agak perlulah. Sebab contoh macam gaji dia auto. Dia auto auto pembayaran dia pun dia run auto dan dia run gaji, dia terus deduct daripada kita punya bond. Tapi kalau kita punya 27 ni yang kita kena buat voucher, kita kena buat LO. Jadi kat sini dia ada pemantauan yang secara manual kita boleh buat. Okey, yang ni dia letak kod-kod ni lah, kita tambah je lah. Kita nak letak apa, perjalanan, bekalan. Contoh kita dekat office ni selalu beli order makanan kan. Tengoklah kita kata letak bawah 29 perkhidmatan pembekalan makanan. Kita boleh letak lah situ. Cik Naha, Ya. dekat dalam ni key in objek sebagai dengan also boleh key in dua-dua ya? Boleh. So kalau report dia by apa? OS ke OSOL? Nanti saya tunjukkan. Report ni kita tunjuk. Mesti tengok dia punya ni, dia punya kalau kita letak, katalah kita letak 27401. 27101 contoh kan. Ni apa saya pun tak tahulah. Ada lah contoh. Okey. Kita letak sini contoh satu. Usul lanjut. Okey, selesai saya tunjukkan ni, selesai. Okey, sekarang ni bila kita ni daftar pembekal pula. Pembekal ni kita kena letaklah sebab bila kita nak belanja, kita akan keluarkan LO. Kita akan keluarkan apa biasa kalau kita belanja kita akan keluarkan LO ataupun kita akan buat voucher direct. Contoh macam tanpa PT, kalau kita bayar TNT direct kepada nama pegawai lah. Kalau macam apa dekat saya dulu dekat hospital saya tak cover TNT semua saya tak cover. Saya cover hanya perbelanjaan melibatkan pembekal saja. Sebab pembekal ni ada banyak dia punya pemantauan dia dari segi tempoh dia semua kan. Jadi kat sini kalau kata nak letak nama pegawai untuk monitor dia punya tuntutan claim semua sekali, kita boleh letak nama dia. Katalah letak nama pengah sini. Okey, contoh lepas tu kita letaklah nama-nama pegawai ke nama pembekal yang kita nak bayar menggunakan peruntukan ni. Kalau tak ada kita tambah. Okey. Jadi bila dah letak sini, selesai dah kita punya daftar utama ni. Ini sebenarnya kita boleh copy and paste saja. Kalau kita ada ada maklumat di dekat dalam Excel, kita boleh copy paste saja. Contoh saya ada ni. Okey. Saya ada dekat Excel. Contoh saya ambil Excel satu. Excel. Okey, ambil ni satu. Tu saya cakap sistem ni tak payah key in satu persatu pun tak apa. Dia boleh copy and paste saja. Kita ada data, kita copy paste, dia dah boleh baca. Jadi kita tak payah nak key in satu persatu lah. Contoh kita ada maklumat dekat Excel macam ni kan. Kita cakap kalau nak key in satu-satu pun boleh. Dapat pahala lah satu-satu kan. Sebab susah payah.
Tapi kalau kita nak mudah kerja, kita copy, Ctrl C, pergi ke sistem ni, tekan butang bintang ni, Ctrl V, masuk semua. So tak payahlah kita buat key in satu persatu. Ikut mana mudah lah. Kalau katalah benda tu cakap satu je, key in lah satu. Tapi kalau benda tu ada 10, ada 20, ada 100, kita copy paste, pindahkan saja kat sini. Okay? Selesai Cik Naha, Ya. dekat dalam data tu kan, kalau macam terlalu banyak sangat maklumat pembekal, boleh search tu daripada sini? Means kalau kita boleh search. Kita kalau ada banyak, kita boleh search. Macam ni Okey. Pembekal Kau pergi lah tu. Okey. Tapi kalau dalam bentuk ni, kita boleh, sebenarnya dia macam Excel juga. You boleh sorting, you boleh panggil macam ni. You nampak nama ni, kau telah nak tengok nama Ngah saja, dia pergi Ngah saja. Okey. Dia ada filtering kat situ lah. Elemen filtering ada. Alright. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam ni kita kunci masuk. Sorry Tuan Haji, nak tanya. Ya. Yang ini kita kata untuk mengurus saja kalau projek P pembangunan. Boleh. Pembangunan pun boleh. Okey. Okey. Kalau kata dah letak sini pembangunan, contoh saya nak letak apa, objek apa, pembangunan selalu macam mana ejen dia? P. Biasa P lah. P00145. Tu vote. Dia code activity. Program. Letaklah apa nama pun lah. Katalah pembangunan payment. Ni. Tak, contoh lah ni, contoh nombor dia lah. Dia letak nombor warrant dia ke nombor apa kan. Code activity dia kan. Letak sini, tak kisah. Ini boleh betulkan. Kalau kita salah, kita boleh betulkan. Right. Dia tak kisah whatever peruntukan yang kita nak monitor, kita boleh letak. Okey, sekarang ni Masuk kita code project lah. Masuk code project lah, tak perlu masuk vote apa tak perlulah. Kalau Simple je. Kalau macam pembangunan, biasanya kita tahu dia bayar satu je. Cuma kalau kita nak monitor dia bawah 35, boleh kita letak. Bila kita letak aktiviti ni bawah pembangunan, sini dekat code account ni, katalah kita nak capitalize kan dia, letak 35. Boleh? Okey. Kita nak letak dia expand off, letak 29 ke, 27 ke, 28 ke. Kadang pembangunan turun bawah 28 kan. Dia untuk menyelenggara kan. Dia umum. Dia sekarang pembangunan dia umum, so kita boleh guna bawah 32 boleh, 35 boleh. Tengok kalau pembangunan, kalau katalah benda tu melibatkan capitalization, melibatkan menambah dia meet dengan kriteria asset, dia akan capitalize. Bila capitalize, dia ada elemen kod 235 32 ke. Kalau bawah 3 series tu dia akan ada capitalize lah. Tapi kalau katalah dia cakap dia tak meet dengan elemen tu, kita letak bawah 28. Kalau dia cakap menyelenggara, dia tak menambah nilai, dia setakat dia macam perbelanjaan hangus saja, menambah baik saja, rosak tambah betulkan minyak hitam saja, itu walaupun pakai pembangunan, kita akan expand off. Jadi kita akan gunakan kod 28. Jelas Okey. So sekarang ni bila kita nak daftar warrant, contoh saya delete dulu. Okey. Saya nak daftar warrant. Katalah kita terima warrant 1 hari bulan 2 21. Okey. Nombor warrant katalah P001. Okey, sekarang ni warrant ni kita dapat katalah 200,000. Kita dapat kanan di bawah pembangunan. Okey, ni kita cakap 200,000, 100,000 untuk 100,000 untuk iPayment. Okey, katalah kod iPayment kita nak letak bawah 35. Amount dia 100,000. Okey. Pembayaran inilah katalah pembangunan contoh payment. Sepatutnya kalau pembangunan payment ni dia satu vote, satu aktiviti je. Tapi kalau katalah ni kita contoh saja, ini contoh saja Okey, kita letak amount yang benda yang sama kita letak juga. Kalau kita nak type, kita copy saja. Okey, kita letak ni nombor vote sama, nombor warrant sama, nombor code activity pun sama, cuma lokasi berbeza. Okey, lokasi kita cakap duit ni juga 100,000 ni juga 100,000 ada lagi untuk katalah untuk iSpec. Pembayaran pembangunan bagi projek CI iSpec. Itu iSpec dia buat juga CI. Jadi
Kita letak juga. Jadi sekarang ni 200,000 yang kita dapat lamsam daripada B3P tu, kita dah pecahkan kepada dua unit. iPayment satu, iSpec satu. Nampak tak? Jelas tak? Okey bos. Okey. Jelas. Okey Katalah dapat lagi satu. Katalah 1/2, 1 lagi. Kita dapat bawah mengurus pula. Katalah kita dapat B001. Ini mengurus pula. Kita bawah bahagian imak menggunting, kita cakap kita nak bagi pentadbiran kewangan. Okey, dia bawah 27 ni. Dia nak letak 50,000. Okey, ni perbelanjaan bekalan. Itulah bekalan dan perkhidmatan. Tu kan. Dia pecah 27. Katalah lepas tu 1/2 juga. Itu okay, kita copy lah senang. Kita copy je. Copy. Okay, ini kita pindahkan atas nama. Katalah kita nak pecahkan Usaga. Pun dia nak beli 50,000. Okey. Tu. Usaga pun dia nak pakai untuk ISPLN. 50,000 juga. Jadi tadbiran kewangan dia, kita pilih lagi. Kita tak nak ISPLN ni, kita nak letak UPS 50,000 juga. Okey, sekarang ni kita dah buat semua sekali. Maknanya untuk bawah B001 ni, untuk warren B001 ni ada 100,200,000. Ada 4 unit yang kita nak monitor dia punya peruntukan dia. Okey, jelas bila kita dah key in ni, kita dah boleh nampak lah. Kalau kita buka laporan, okey, tengok dia ada, kalau dia ada duplicate dia tak boleh simpan. Tadi ada duplicate, tengok jap, dia tak duplicate 50,000. Tadi ada duplicate. Tadi kita letak Usaga UKP lah satu. Okey, dah warren dah ada. Okey, kalau kita tengok dari segi prestasi keseluruhan peruntukan, kita akan nampak kita masuk tarikh 1/1/2021 sampai 31/12/2021. Kita buka laporan, kita nampak dah ada dia punya pengagihan lah. Ni contoh tadi, sebab dah ada peruntukan yang kita dah digunakan. Saya padam balik. Ni nampak tak peruntukan tadi dah masuk kat sini. Bahagian iPayment ada berapa ni semua sekali kita akan nampak. Bila kita buka dekat laporan mengikut aktiviti, okey, kita akan monitor ni, laporan ni akan nampak. Katalah ni bawah aktiviti bahagian imak perunding. Bahagian imak perunding kita dah allocate untuk iPayment 21, ISPLF, tadbiran kewangan, UKP dengan Usaga ni. Dia akan nampak lah berapa peruntukan-peruntukan yang telah digunakan. Okey. Lepas tu dia akan nampak ringkasan kat bawah ni. Lepas tu dia akan pergi ke pembangunan iPayment pula. Ini bawah pembangunan pula. Dia akan monitor satu persatu untuk pembangunan punya ni lah. Dia akan pecahkan pelaporan tu ikut aktiviti yang peruntukan yang kita dapat tu. So bawah ni dia akan nampak keseluruhan. Keseluruhan ni adalah maknanya dia akan, patutnya ni benda ni yang bawah ni akan tally dengan IJMAS. Bawah objek ni lah. Dia akan nampak lah. Oh ni 200,000. Tepat tak? Kalau tepat, maknanya betul lah laporan tu. Okey. Ataupun kita boleh buka laporan by lokasi. Kita tengok lokasi lah. Katalah lokasi ni kita tengok dekat sini bahagian iPayment. Dia ada dapat peruntukan bawah mana? Bahagian ni bahagian aktiviti 0101 lepas tu dengan pembangunan. Ringkasan ni dia akan nampak bawah ni. Yang ni bawah unit sendirilah. Kalau katalah admin nak bagi mesyuarat, dia akan bawa ni, dia boleh printkan untuk ni iPayment, sahkan dia punya ni, dia punya aktiviti bawah dia. Lepas tu dia boleh nampak iSpec, dia boleh nampak ISPLN, dia boleh nampak pentadbiran kewangan, okey, dia nampak UKP. So kat sini dia tak akan nampak ni lah. Dia akan nampak by unit tu sendiri lah, kegunaan unit tu sendiri untuk tujuan pemantauan. Okey. Okey, jelas tak kat situ? Okey bos. Okey. Situ ke. Okey. Okey, sekarang ni bila kita nak buat LO. Okey, contoh saya ada satu pembayaran kita nak buat.
Okey, katalah pembayaran ni LO. Ini dia baru keluar LO. LO 1 2 3 4 5 6. Okey, tarikh pesanan katalah masuk pada 1 hari bulan 1 hari bulan 3. Okey, pembekal mana yang nak claim ni? Katalah kita nak tanggung bawah pembekal A. Aktiviti mana nak digunakan? Katalah pembangunan iPayment. Okey, lokasi dia. Okey, ni iPayment. Kita bayar untuk iPayment lah. Okey, tengok kod akaun dia. Okey, ni adalah bawah apa? Kita tengok dulu semak baki pertukaran. Okey, bawah pertukaran ni iPayment tak ada, nampak? Dia tak ada, cakap ni betul ke ni? iPayment tak ada. Tengok sini. Ini tak ada baki, maknanya dia tak betul lah ni. Okey, sekejap. Bakal A 1 bulan 3 Start patutnya dia keluar tawaran ISPN okey, bawah 35 dah LO. Okey, 1 hari bulan 3 okey, nombor LO LPO 6. okey, pesanan 1 hari bulan 3, pembekal kita pilih saja. Okey, pembekal A, aktiviti pembangunan, lokasi kita letak iPayment, kod akaun 35. Okey, tengok sini baki pertukaran. Ada tak? Ada baki, maknanya kita boleh charge lah. Kalau tak ada baki, dia tak boleh charge lah. Okey. So kita letak kat sini, katalah pembayaran ni kita nak bayar 20,000. Okey. Tanggung bagi pembayaran progress 1. Okey, simpan. So dia dah masuk lah. Kalau kita nak tengok secara pukal, kita boleh copy paste je lah. Kita boleh ambil data-data yang pada ni, kita boleh copy and paste je lah. Kita tak payah nak buat sesuatu. Tapi kalau takut salah, kita tak buat sesuatu lah. Kita boleh check semak pertukaran kan. Contoh ada kedua pula, LPO 1 2 3 4 5 6. Okey, tarikh pesanan 1 hari bulan 3 juga. Okey, nama pembekal, katalah ni saya nak bayar tuntutan. Ini nama saya pula. Kod aktiviti katalah khidmat perunding. Lokasi katalah ni claim bawah iPayment. Tengok ada tak duit bawah 27. Tak ada. Maknanya tak boleh nak charge lah. Okey, katalah bawah 20, kalau bawah tadbiran kewangan ada tak baki? Ada baki. Contoh saya nak bayar pembelian ni lah, pembelian hadiah penceramah contoh. Ini contoh letak sini, kita simpan. Okey. Once kita dah masuk dalam LO ni, kita buka prestasi pertukaran, kita akan nampak, kita tengok serai LO, dia akan keluar tau. LO mana yang kita dah tanggung ni. Okey, yang ni 1 bulan 3 jap sini buka A. Okey, ni dah tak ada ni. Okey. So, nampak tak tadi yang kita dah key in tadi ni? Okey, takbiran kewangan 200, yang nama saya minta beli 400 tadi kan. Tapi status belum ada lagi sebab kita belum bayar lagi. Kita baru tanggung saja. Pembekal A ni kita nak bayar iPayment. Kita belum bayar lagi. Status masih kosong lagi. Maknanya kat sini kedua-dua tindakan ni belum dibayar lah. Maknanya baru keluar LO. Jadi kat sini bila kita key in LO, dia akan terus nampak dekat prestasi LO ni lah. Kita akan nampak dua LO ni. Jadi kita tengok, LO ni tak bayar lagi ni. Bila dia punya ni. Jadi kita boleh monitor lah. Okey. Katakanlah bila kita nak bayar. Okey. Kita tengok daftar invoice. Katalah ni kita kena ingat nombor invoice lah. Okey. Kita panggil LPO 1 2 3 4 5 6. Okey. Dia akan keluar ni. Katalah kita nak bayar. Kita JRN kan dia. 1 bulan 3 ni. 31 bulan 3 kita nak bayar lah. Okey. Barang diterima. Maknanya barang dah diterima, kita nak bayar. Katalah nombor invoice INV 1 2 3 4 5 6. Okey. Dia tak semestinya kita tanggung 20,000, kita bayar 20,000. Kadang-kadang tengok bayar, tak boleh 20,000 lah. Kita nak bayar okey jap. Ni silap. Ni tarikh kita nak bayar kadang-kadang 18,000 saja.
Sebab 20,000 lagi tadi kita ada potongan ke apa kan. Okey. Lepas tu bila kita dah record ni dia tulis dibayar lah. So dibayar, kita tutup. Okey, kita pergi ke laporan laporan keseluruhan ni, kita akan nampak status telah dibayar. Nampak? 31 Mac ni lah. Jadi bila kita pergi lapor ni, kita buka laporan 1/1 sampai 31/3. Bila kita papar laporan, kita akan nampak peruntukan yang tadi bawa iPayment tadi telah dibayar. Belanja semasa 18,000, belanja kemas kini 18,000. So baki tinggal 82,000. So dah akan nampak lah laporan ni akan berkurangan lah kat sini. Tanggungan pun dah tak ada sebab kita dah bayar kat sini kepada ni. Sistem ni dia dynamic tau. Dia ikut tempoh dia. Katalah kita bayar 31/3 kan. Kita panggil 15/3 kata kan. Kita panggil report ni 15/3. Kita buka laporan, dia tak akan nampak. Dia masih tanggung lagi sebab kita bayar 31/3. So maknanya kalau kita panggil reporting, kita cut off 31/3, kita bayar 31, kita panggil laporan sebelum tu, laporan akan tunjuk asset laporan yang kita buka tu apa status pada masa tu. Kalau pada masa tu masih tanggung lagi, dia akan keluar tanggung. Dia tak akan keluar bayar walaupun kita dah telah record tu telah dibayar pada 31/3. Kadang-kadang laporan kita panggil ikut tempoh yang kita nak buat laporan kan. Jadi kat situ dia akan dynamic ikut keperluan kita lah. Dia tak akan kita dah tanggung, kita dah bayar, kita panggil balik, oh ni dah bayar, tapi bayar bila? Bayar bulan 4. Padahal kita nak laporan bulan 3. Jadi benda tu tak tepat. Jadi kat sini sistem ni boleh mengambil kira tempoh-tempoh parameter yang kita tetapkan lah. Okey. Lepas tu katalah kita cakap apa tu, ada kita LO yang kita tak jadi, kita batal. Katalah LPO 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ni batal, tak ada batal sebab katalah 1 hari bulan 5 pembekal tidak pembekal. Okey. Kita tutup. So dia akan jadi status batal lah. Kalau kita buka laporan LO, kita akan nampak dia batal. Ni telah batal 31/3. Jadi bila kita buka laporan 1/1 sampai 31/5, kita buka laporan, kita akan nampak pembatalan. Nampak sini, tanggung. Asalnya tanggung, dia jadi batal. Tapi kalau kita bagi sebelum 31/5, katalah 1 sampai 30/4, dia masih dekat tanggung lagi sebab kita batal bulan 5. Jadi tanggung ni masih lagi kekal dekat tanggungan ni. Jadi dia akan nampak laporan tu dia dynamic ikut keperluan parameter kita punya parameter tarikh itulah. Yang lain-lain bila kita dah ikut tarikh tu semua tu, katalah kita nak tengok keseluruhan sampai tahun akhir tahun, buka aktiviti, kita akan nampak laporan-laporan ni ikut seperti yang kita dah key in kat situ. Ni sini. Jadi kat sini dari segi pelaporannya kita boleh createkan pelaporan ikut unit atau section-section yang kita nak monitor dari segi performance peruntukan yang telah diberikan. Okey. Itu saja dia punya penggunaan sistem ni. Dia tak adalah kita cakap complicated, tapi dia agak membantulah dari segi kita punya pemantauan sistem-sistem yang kita kebutuhan kita dapat secara lamsam dan kita nak pecahkan by ikut keperluan unit di bahagian masing-masing. Okey, ada pertanyaan? Cik Naha, kalau tak ada LO kan, boleh key in juga ke? Kalau kita key in itulah invoice tanpa PT, boleh Dia key in dapat invoice okey. ke? Sistem ni sebenarnya kalau katalah saya cakap tadi, saya nak katalah kita nak monitor untuk termasuk TNT sekalian. TNT memang tanpa PT kan? Okey, katalah kita ada buat perjalanan 21. Contoh kita dapat warrant ni, ada warrant yang kita dapat 1/1. Okey, kita dapat B010. Okey, ini adalah untuk bahagian khidmat perunding. Setelah ni untuk dekat bidang kewangan bawah 21. Contoh 10,000. Ni TNT.
Okey. Katalah saya nak bayar TNT kan. Okey. Kita kena daftar ikut LPO jugalah. Sebab walaupun dia bukan LPO sebenarnya, tapi dari segi progress tu, sebab dulu sistem ni dibuat untuk kita pantau dari segi dari segi LO. Tapi kalau katalah nak buat cara peruntukan untuk TNT tu, contoh saya buat 1/4. Okey, nombor dokumen katalah TNT Naharuddin. Okey. Panjang sangat. Okey. Lepas tu tarikh 1/4. Pembekal kita tak nama. Okey. Aktiviti bahagian buat perunding, lokasi katalah Pentadbiran Kewangan, kod perjalanan 21. Okey, kita tengok ada duit tak? Ada duit. Okey, katalah bayaran kita nak bayar 200. Okey, bayaran TNT bulan 3/20/21. Okey, simpan. Tutup. Kita buka invoice. Ni kita nak bayar lah. TNT dash. Okay, tengok sini. Ada kan? Masuklah katalah ni 1 hari bulan 4 kita bayar. Okey. Dari invoice 1/4. Kita bayar 200. So, dia immediately dibayar lah. So, maknanya bagi segi laporan, prestasi kewangan, prestasi peruntukan, 1/1. Kita akan nampak jugalah ada satu perbelanjaan 200 ni. Cuma dia tak, macam kita nampak macam tak matching dengan ni lah. Cuma cara kita nak masukkan tu ada. Kita masuk je ikut flow tu, tapi kita terus bayar. Jadi tak bayar kita nak ni lah. Sebab sistem ni masa dia didesignkan tu, dia terus pergi dia mesti melalui LO dulu. Jadi kalau kita daftar je, lepas tu kita terus bayar lah. Sebab ini tujuan untuk monitor, dia bukan untuk tujuan kita compliant macam kita buat voucher dekat JMAS tu. Kalau JMAS tu memang kena ikut modul yang betul. Okay, ni setakat kita nak monitor peruntukan kan. Jadi kita letak kat situ pun sebenarnya kita boleh baca lah. As long at last kita dapat dia punya objektif dia kita nak capai, kita dapat monitor siapa punya claim ni. Jelas Siapa yang tanya tadi? Sharifah Okey, faham. Kalau macam tanggungan tu untuk tempoh 6 bulan contoh lah kan. So kalau buat LO tu kita bayar sebulan dekat dalam laporan nampak lah. Kalau kita dah tanggung nampak lah. Kita letaklah tanggungan tu, kita daftar LPO ni tanggung semua ni. Tanggung 1 bulan 1, ni bulan 2, ni bulan 3. Nanti dia akan keluar lah. Maksudnya buat satu bulan. Ya, 1 bulan, 1 bulan. Okey, faham. Jadi kita tahulah sebab bulan yang ni tanggungan ni untuk bulan 1. Sebab tanggungan memang ikut bulan kan? Tapi selalunya kalau tanggungan kita terus boleh direct terus 6 bulan lah contohlah. Dia tak payah buat satu-satu. Tapi walaupun 6 bulan, tapi dia bayar by progress kan. Kalau kita bulan 1 RM20,000 kita bayar RM20,000 dulu kan. Betul. Nak selamat kita buat satu-satu lah. Okey. Okay. So ada nak tanya lagi tak? Senang je kan, dia tak payahlah kita nak ni sangat. Sebenarnya dia key in, kalau di peringkat BKP tak, pada saya tak banyak. Sebab dia tak sebanyak saya kat hospital tu sampai 1,000, 2,000 dia punya LO dia tu, LPO dia tu. Tapi kalau macam dekat BKP nak sampai 100 pun rasa saya tak sampai kot setahun. Jadi benda ni mudahlah untuk kita key in. Cuma kalau kita nampak dari segi penggunaan, katalah kebanyakannya bahagian mesti pakai. Dia mesti ada tujuan pemantauan. Cuma kadang-kadang yalah kita cakap orang ni kalau kadang-kadang dia tak nak pakai sebab kita beritahu dia terpulang pada dia lah. Kalau dia kata nak pakai, dia pakai. Tak nak pakai, ikut dia lah. Sebab saya pun pernah ada pengalaman juga bila kita share, macam saya kat hospital, saya share benda-benda macam ni. Ada yang pakai, ada yang tak nak pakai. Dia kata dia selesa dengan cara sedia ada, dia pakai Excel, dia buat masak satu-satu. Itu terpulang masing-masing lah. Tapi kalau kita nak buat KIK ni, kita kena ada strategi lah untuk kita pastikan orang yang kita nak approach ni, dia convince lah dengan apa yang kita cerita ni. Dia dia cakap ini baguslah untuk memudahkan kerja dia kan. Sebenarnya kita bagi banyak cara lah pada dia supaya dia tak payah fikir nak key in satu-satu. Yang sekarang orang malas sistem ni, dia nak key in satu-satu tu.
Jadi kita cakap tak payah, you copy dalam Excel tu, kita copy ikut format, kita copy and paste saja. Jadi kita at last laporan kita dapat. Jadi kat situ dia akan nampak, oh tak payahlah kita nak buat satu jadi dia boleh cepat sikit lah dia punya kita boleh mempercayakan dia supaya dia rasa sistem ni boleh memudahkan kerja dia lah dan meningkatkan produktiviti untuk dia punya pemantauan tu. Okey, ada apa-apa lagi? Cik Naha nak tanya, kalau yang delete record tu, dia memang siapa-siapa je ke boleh delete record? Okey, dia kalau ikutkan dalam sistem ni dia ada capaian. Okey, kalau kita tengok sini dia ada had capaian masing-masing. Macam saya dulu saya buka. Kalau kita nampak keseluruhan saya buka. Kalau kita tengok, kita ada limited access lah. Kita tak bagi semua orang untuk bagi ni. Sebab kalau bagi semua nanti orang boleh padam kan. Jadi kita nak control, kita boleh bagi capaian yang limited lah. Contoh macam okay. Kalau tengok sini user ni dia ada capaian dia. Katalah yang tadi admin, dia akan nampak semua ni lah. Kalau macam saya nak buka LPO patuh ni kan. Okey. Dia nampak apa skrin yang dia nampak. Dia akan nampak skrin, dia tak akan nampak skrin yang macam tadi tu. Dia akan nampak skrin lain. Bila kita dah live ni dia tak akan nampak table-table ni. Dia akan nampak ni je lah. Okey ni 1 2 3 4 5 6. Okey. Dia akan nampak ni je. Dia nampak ni tapi dia tak boleh buka. Okay. Dia daftar LO je. Dia boleh daftar LO je. Jadi dia tak boleh kacau lokasi, dia tak boleh kacau aktiviti, tak boleh kacau ni kan. Jadi dia tak boleh, mana dia ada limited punya ni lah. Orang yang buat LO dia tak boleh buat JRN. Dia tak boleh buat JRN, jadi dia tak boleh JRN, dia tak boleh kacau LO ni. Dia nak delete tak boleh, dia nak buat apa tak boleh kan. Jadi dia kena apa? Dia kena dia boleh pantau, dia boleh tengok saja laporan-laporan ni ada. Laporan ni ada. Dia menengok laporan saja. Dia tak boleh buat apa-apa dekat daftar warrant pun tak boleh. Dia nak tukar figure tak boleh. Kadang orang nak tukar figure ni dia pergi je dekat sistem yang tu kan. Jadi yang ni kita nampak macam tak berapa nak cantik lah. Jadi kita buka capaian tu terhad lah. Dia ada limited access lah. Jadi kita kontrol kat situ lah. Cuma ni sistem ni dekat semua lah. Benda kita tak boleh. Okay, ni macam ni. Okay. Katalah orang yang buat JRN, okay, orang lain pula. Dia tak boleh buka untuk ni lah. Ni 1 2 3 4 5 6. Okay. Dia tak boleh buka ni pula, dia tak boleh buka daftar LO. Dia boleh buka invoice saja. Maknanya dia terima barang, dia masukkan nombor LO, dia terus nampak dia punya LO yang dia nak kena update. Dia tak perlu buka kat warrant ni, LO tak boleh. Yang ni semua yang kita tak boleh buka. Dengan laporan lah dia boleh tengok. Supaya adalah limited access untuk user dan admin. Okay. So ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Okay. So jelas ni sistem ni sepatutnya kalau admin dah boleh pakai, dia sediakan data tu, kita boleh ni lah. Cuma tu lah Sharifah yang kalau ada data tu kita boleh test lah, tapi masalah saya rasa laptop Sharifah tak ada ni kot, tak ada access tu, Microsoft Access tak ada kot. Tak ada, tapi dekat saya pun hanya ada data bayaran je untuk kontrak maintenance. Tak apalah, itu sediakan dulu, tengok mana yang kita boleh try masukkan. Lepas tu kena tahu sebenarnya kat sini laporan tu pada SPK dia kena ada data tu lah. Tu yang saya cakap, SPK kena ada ni lah, kena dapatkan data lah. Jadi wakil SPK pun tak ada hari ni. Ada tak ni dalam ni? Itu yang saya buat video tu, kalau lepas ni suruh dia tengok lah. Kita nak buat KIK ni, kita kena
kena korbankan sikit lah masa, komitmen sikit. Kalau nak cakap kerja, semua ada kerja kan. Nanti kita buat spare time sikit lah untuk ni. Sebab saya cakap kalau nak tak kira ni memang tak sempat. Kalau nak tanya saya tak sempat. Kalau tanya semua lagi tak sempat kan. Jadi kalau kira benda dah ada, kalau benda yang you buat daripada scratch lagi pening kan. Jadi benda dah ada, tinggal commit untuk buatkan data, type apa benda yang patut. Lepas tu just buat ni lah, kita brush up balik untuk cantikkan. Sebenarnya benda macam tu yang kita kena usaha sikit lah. Bukannya kita kena buat from scratch, benda dah ada. Data-data lama pun dah boleh pakai yang pada Puan Ju punya laporan tu. Jadi kalau kita touch up cantik-cantik, kita usaha lebih sikit lah, usaha tambah baik sikit. Lepas tu kalau dah boleh pakai, kita just sharing untuk KIK sajalah. Kita masuk ni bukannya untuk menang apa, kita just get spirit from the team untuk kita dapat kerjasama. Lepas tu kita happy tau bila kita punya kerja ni boleh diguna sama oleh orang lain. Jadi walaupun tak menang, dia tak ada, pada saya tak ada no hard feeling lah untuk kita kejar menang. Menang tu nombor 2 is bonus. Tapi kalau tak menang, at least kita dah usaha dan kita dah buat sesuatu yang menambah baik proses kerja kita. Itu saja. Bos, Okay, saya ada tarik data bos untuk memantau SPLN kan. Tapi bila kita masuk JFMAS tu kita boleh maksudnya query status voucher yang BKP bayar kan. Saya ada data tu. Cuma nak kena masas untuk sebab dia ada certain kita kena tambah feel lah maksudnya untuk kita suit dengan sistem Tuan Haji punya kan. Tengoklah kalau data apa yang Cik Ngah ada, kalau mungkin kita nak sesuaikan dengan keperluan yang ada tambahan lain nak dimonitor, katalah SPLN nak tambah lagi ada by negara pula contoh. Apa tu US ke UK ke contohlah macam tu kan, nak tambah field. Itu boleh bincang lah, kita tengok balik table yang mana kita nak tambah. Sebab ni sistem ni under internal punya punya ni kan. Yalah, ni yang internal je Tuan Haji, yang internal je. Cuma bila saya nak memantau kita punya bayaran projek katakan DRC tu kan. Saya dah tarik data semua yang SPK bayar sebenarnya. So saya ada dah set data bayaran lah maksudnya. Boleh tak ada masalah. Mana kalau data tu masih ada LO dia kan? Ada tarikh LO, ada tarikh LO, adalah feel yang saya tarik tu ada sebenarnya. Boleh tak ada isu. Kalau benda tu ada, kita tengok balik nanti. Jangan bagi buat dalam bentuk Excel. Dah tarik dah dalam bentuk Excel. Nanti bagi pada kawan tengok kan dari segi macam mana cara kita nak pindahkan ke dalam sistem ni. Lepas tu kita boleh ni lah. Kita boleh gunakan data tu lah. Boleh Tuan Haji. Nanti saya email kat Tuan Haji. Okey. Jadi benda tu sebenarnya kalau sebenarnya the idea dia, saya tunjukkan ni adalah macam contoh sistem ni dia dalam bentuk access kan. Ya, betul. Cuma isu dia kalau katalah kita boleh convertkan dalam bentuk web base, benda tu lagi meluas penggunaan dia. Contoh macam STM boleh buatkan satu web base punya platform kan. Dia boleh gunakan lebih luar daripada pejabat pun boleh, sebab kalau pakai yang access ni dia boleh pakai dalam pejabat je, dia tak boleh buat dekat luar sebab dia kecil, database dia kecil. Lagi satu, sebenarnya access ni untuk penggunaan yang small use punya application tau. Dia bukannya besar punya platform kan. Tapi itulah kesempatan di peringkat, kita faham STM memang tak sempat lah dengan workload yang ada semua tu, dia tak sempat nak buat. Tapi kalau sebenarnya kita bagi ni supaya dalam bentuk, kita tunjukkan dia dalam bentuk macam prototype lah. Nanti prototype tu dia akan convert kan. Tapi bila saya tengok lah, kalau sistem walau macam prototype ni, kalau melibatkan many modul, harga dia mahal cik kan. Mahal. Kalau kita nak minta orang luar buat pun katalah, bila kita tengok dengan mampu punya kiraan kan, bila nak buat satu sistem development, kita dah tahu dah cost tu macam mana dikira tau. Bila tengok dia tengok table berapa, lepas tu modul ada berapa, lepas tu user ada berapa, lepas tu dia punya networking dia macam mana, report ada berapa, juta juga punya, walaupun kecil macam tu.
Jadi kita nampak sebenarnya this is IP punya ni, intellectual property ni memang mahal. Tapi itulah, kalau kita dapat buat secara dalaman dan kita boleh convince dengan orang-orang ni penggunaan dia sangat baik, jadi rasa saya memang A lah untuk membantu orang lain dari segi penggunaan. Saya nampak macam contoh kita tengok RNR punya projek tu, itu bukan penggunaan kita semua, tapi dia penggunaan untuk state. Tapi kita boleh nampak keberkesanan dia untuk penggunaan di peringkat jabatan lain. Jadi macam tu sama juga yang ni. Kalau katalah kita boleh tunjukkan dia punya keperluan dan kita boleh selling kepada across kita punya bahagian, negeri, kepada even state pun boleh pakai. Kalau dekat, saya pernah share dekat Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, pakai juga yang ni. Saya pernah buat khusus dengan dia pakai. Jadi dia monitor dia punya bahagian pendidikan agama dia untuk pemantauan peruntukan baik sekolah-sekolah. Jadi kat situ dah ada. Kalau nak tengok testimoni, hospital HSA pun dah ada. Jadi kita sebenarnya testimoni tu pun dah ada dekat HSA. Ada 2-3 unit dah pakai. Jadi kat situ kita tak payah cari banyak sangat. Kita cari across AG, cari dekat JAIM, cari kat sini, kita dah boleh jadikan satu. Saya tinggal minta surat je lah daripada orang untuk dia orang cakap, sistem ni boleh mengguna pakai. Jadi kita testimoni tu kita dah boleh tolong untuk dapatkan daripada jabatan yang telah menggunakannya. Jadi kat situ Mas boleh ambil ni lah note lah, kita dah boleh. Maknanya testimoni tu, kalau katalah kita tak sempat, kita dah ada lah 2-3 testimoni yang kita boleh pakai. Okay? Sekarang pun dia pakai lagi Cik Naha? Pakai. Dah pakai memang. Sistem ni dah daripada tahun 2019 saya buat. Jadi dia dah pakai lama, cuma tak pernah dipertandingkan. Kalau macam tu boleh lah minta dia orang bagi surat ke, kita boleh minta maklum balas lah daripada dia orang. Boleh, itu tak masalah. Itu saya cakap dengan dia orang, suruh dia buatkan. Tidak, kita tinggal dapatkan dia punya testimoni je. Boleh nanti ada part maklum balas tu boleh dia orang isi lah nanti. Jadi kat situ buat mungkin apa benda yang kita nak ahli-ahli nak tahu daripada keberkesanan sistem ni, mungkin boleh buat satu questionnaire kecil ke apa dalam bentuk Google Form ke kan. Farah sikit, nanti saya bagi kat dia, lepas tu minta dia keluarkan surat bawah pengarah dia, kata sistem ni sangat membantu dari segi penyediaan report apa semua kan. Jadi kat situ kita dah ada merit kat situ. Betul, ada kita bagi pembahagian tugas tu memang nak suruh buat Google Form tu lah. Boleh, benda tu dah ada. Cuma kalau katalah tu bagi tahu saya boleh call user yang dia dia minta dia orang buatkan surat dengan ni je, dengan jawab Google Form tu. Jadi kita dah boleh ada 1, 2, 3 merit lah. Cuma sekarang ni yang baru ni kita nak cari macam dengan B3P, dengan BBTM. Jadi kat situ dengan testimoni yang kita nak buat juga. Kita cakap kan tu. Alright. Okay, ada apa lagi? Dah lebih dah sejam ni. Cik Naha, sorry. Ya. Kalau jenis OSOL tu, report dia bawa OS ke OSOL juga? Dia kalau bawa OSOL, dia pecah by OSOL. Kalau katalah Sharifah buat bawa OS 27101 kan. Kita kan dapat 27101 lah. Okay. Tapi kalau kita cakap kita nak 27 sajalah, kita takkan monitor 27 arm. Yang penting kat warrant tu kita nak monitor apa. Kita kena tulis kita nak monitor apa. Kalau kita nak monitor semua, kita type semua lah. Tapi semuanya kita nak kena record lah. Pada saya tak semuanya kita nak record sebab kita dah ada AJ Mas, kita boleh tengok yang high level punya pelaporan, tapi ada serta report yang kita perlu detail. Contoh macam ada allocation macam pembangunan, dia turun by lump sum, tapi pengagihan kepada beberapa unit di bawah bahagian tu. Jadi kita nak monitor yang tu. Jadi kita pecahkan ikut laporan yang kita nak je lah. Dia tak payah kita buat semua. Kalau kita buat semua, seolah-olah kita dah buat second system pula. Jadi kat situ pada saya tak berapa praktikal lah. Sebab kita kalau boleh sistem ni, kita nak mudahkan kerja, bukan kita nak menambah kerja lagi. Jadi satu ni siapa nak key in, siapa yang nak ni kan. Jadi kita tengok dari segi keberkesanan ni, kalau tengok dia punya area mana yang kita nak monitor, itu je. Kalau tapi nak buat semua, kalau ada kesempatan, ada masa lebih boleh key in, tak ada masalah, terus je lah. Tapi pada saya, kalau macam saya kat hospital tu, saya tak monitor semua. Saya monitor setakat ubat, reagent, sebab yang ni yang